Selamat menyaksikan rancangan Selera Etnik. Ya, tentunya hanya ada di Bumi Sabah, negeri di bawah Bayu. Untuk episod kali ini kita akan bersama dulu dengan pengacara kita yang pertama, yaitu Adria Abdullah. Selera Etnik tentunya hanya ada di Bumi Sabah, negeri di bawah Bayu. Sekarang saya berada di kampung Selupuh, Tuaran, di mana terletaknya perkampungan budaya Linangkit. Kira-kira 30 minit perjalanannya dari Kota Kinabalu, ibu negeri Sabah. Di sinilah tempat lahirnya etnik tempatan yang dikenali sebagai Lotut, iaitu sub-etnik dari kaum Dusun atau Kadazan Dusun. Kita akan bersama dengan Yang Berbahagia, Datin Julia Salak, isteri kepada Yang Berhormat Datuk Haji Hajiji Haji Nur, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Sulaman, merangkap Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, yang akan menemani kita dan menyusuri hidangan istimewa dari kawasan ini. Dari kawasan Berbukit Bukau ke lembangan sungai, tanah rata hinggalah ke kawasan pantai yang menganjur sepanjang bahagian barat kawasan ini. Tidak hairanlah beberapa pusat peranginan dibangunkan bagi merancakkan lagi aktiviti ekonomi di kawasan ini, terutamanya dalam sektor pelancongan. Dari aspek demografinya, Sulaman mempunyai masyarakat berbilang etnik yang majoritinya terdiri daripada suku kaum Kadazan Dusun, Bacau dan sebilangan kecil dari lain-lain suku kaum. Sekarang saya bersama dengan kumpulan kebudayaan dari perkampungan budaya Linangkit yang sedang mempersembahkan tarian Sumayau. Tarian ini adalah tarian identiti bagi masyarakat Dusun Lotut di Tuaran. Tarian ini amat berbeza daripada tarian yang pernah anda lihat di Sabah kerana gerak tarinya lebih halus dan lembut, seolah-olah pergerakan burung helang yang ingin terbang. Kebiasaannya, tarian ini dipersembahkan dalam majlis ritual, namun kini telah dipersembahkan dalam acara keramaian seperti majlis perkahwinan dan juga majlis keamatan. Saya teringin nak cuba tarian ini. Mari. Baik. Baiklah, untuk membuka episod kali ini, kita cuba hidangan dari kaum Dusun yang sangat istimewa. Suku kaum Dusun. Suku kaum Dusun. Namanya Hinatak Satu Malaysia. Ya, Hinatak Satu Malaysia. Pelik bunyi macam makanan Jepun pula. Hampir ada persamaan dia sebab kita tidak masak, cuma kita perah dengan limau. Baiklah, ikan apa yang kita akan gunakan? Pada hari ini kita akan gunakan ikan tenggiri. Ikan tenggiri ya. Ikan tenggiri. Kemudian kita gunakan air limau nipis untuk mencuci ikan. Kemudian limau kasturi untuk memasaknya nanti. Halia yang diiris nipis. Kemudian kunyit hidup yang akan ditumbuk. Ditumbuk lumat begini ya. Ya. Kemudian kita gunakan pula cili padi. Kalau tak silap saya ditumbuk bersama dengan garam. Ditumbuk dengan garam supaya dia cepat lumat. Cepat lumat. Kemudian ini kita gunakan tomato cherry sebagai hiasan. Garam dan itu sajalah sebagai bahan-bahannya, tidak banyak. Satu lagi. Kita gunakan ini adalah daun bawing. Daun bawing. Kalau di Semenanjung dia namakan daun selasih. Daun selasih. Sebab dia wangi. Kemudian kita gunakan ulam raja. Ulam raja. Ulam raja.
kita mula memotong ikan dia. Ikan ini hendaklah kita potong nipis-nipis. Potong senipis mungkin. Jadi ikan ni sudah dibasuh dengan Belum lagi. Kita basuh dengan air biasa dulu. air biasa dulu. Lepas tu kita potong, barulah kita cuci dengan air asam limau nipis. Dipotong nipis-nipis ya. Dipotong nipis-nipis supaya dia cepat Meresap. Ini adalah isi ikan yang telah siap kita potong. Jadi sekarang kita kena cuci dengan air limau nipis. Kemudian kita kena gaul sampai rata. Dia ini kena pijit-pijit lagi banyak. Ini tujuan dia untuk menghilangkan bau hanyir ikan. Ya. Okey, jadi sekarang kita boleh cuci dia. Kita boleh cuci berulang kali. Tapi kali ini kita cuci sekali sajalah. Jadi bagi mereka yang tak gemar makan ikan, masakan ini sesuai sebab tak rasa ikannya. Ya? Tidak terasa ikan dia. Seterusnya kita toskan, kurangkan air yang ada tadi. Sekarang kita masukkan air limau kasturi. Saya gunakan ini sebab dia agak wangi. Kita boleh juga gunakan air limau nipis. Tetapi saya lebih suka menggunakan air limau kasturi sebab dia agak wangi daripada biasa. Ini kita campurkan semuanya. Tidak ditoskan lagi ya? Tidak. Ini kita campurkan semuanya. Kunyit yang membuatkan jadi kuning. Tapi kita tidak boleh gunakan banyak kunyit. Kenapa ya? Sebab dia kalau terlampau banyak kunyit terasa pahit nanti. Jadi kita masukkan halia yang telah dihiris nipis. Halia bagus untuk panaskan badan ya. Kalau kita mahu pedas, kita boleh perbanyakkan lada. Kalau tidak mahu pedas, tidak payah lada. Ikut cita rasa. Kita masukkan lada. Pedas ke tidak. Kemudian kita gunakan ini daun bawing tadi. Ini untuk menimbulkan wangi hinata tadi. Semuanya campur sahaja. Tapi rasanya tetap sedap kan? Tetap sedap. Bezanya kita gunakan ikan. Tapi ikan. kita campurkan ulam. Sebab dia ulam raja tu awet muda. Awet muda. Jadi saya kali cubalah sekarang ni. Boleh juga. Baiklah, mari kita boleh hidanglah sekarang. Raden Julia, di kawasan Sulaman ni, apa agaknya kumpulan etnik yang terbesar di sini? Di kawasan Sulaman ini etnik yang terbesar ialah daripada suku Suang Letut ataupun Dusun dan seterusnya suku kaum Sama ataupun kita panggil Bajau. Cakap pasal Bajau ataupun Sama ni, apa agaknya makanan yang paling istimewa? Yang paling istimewa bagi suku Sama di kawasan Sulaman ini ialah ikan ampap. Ikan ampap. Apa agaknya sejarah di sebalik masakan ampap ni? Sebab pada masa dahulu kita tidak ada kemudahan seperti sekarang ini. Tak ada macam periuk macam ni semua ya? Tidak ada rempah ratus. Semuanya daripada bahan alam. Misalnya kita gunakan ni serai, serai, kunyit hidup, kemudian halia hidup. Ini daun limau purut. Daun limau purut. Wangi. Kemudian daun kunyit. Daun kunyit. Daun kunyit. Selain itu kita gunakan lada juga. Lada juga. Okay. Jadi itu semua daripada bahan alam. Yang ini apa ya? Ini kita gunakan serai yang telah ditumbuk sehingga lumat. Boleh
baunya harum. Betul. Dan ini pula kunyit hidup yang juga sudah ditumbuk sehingga lumat. Dan ini juga halia yang sudah ditumbuk sehingga lumat. Kemudian ini cili kering yang sudah digiling. Ini kita gunakan minyak. Kalau dulu gunakan minyak kelapa, sekarang ini berbagai jenis minyak boleh kita gunakan. Oh, jadi tidak ada banyak bezanya lah. Tidak ada minyak. Ini daripada kelapa, yaitu kerisik ya. Kerisik. Ini yang istimewanya asam mempelam yang telah dikeringkan. Dan ini ada cili kering, cili padi yang telah ditumbuk. Dan ini adalah lengkuas yang telah ditumbuk. Kita gunakan juga gula sedikit, perasa, garam, dan paling utama nih ikan keli. Produk yang kita perkenalkan pada hari ini, ikan keli. Dan juga air. Kita gunakan juga air. Kita gunakan air supaya semua bahan-bahan tadi sebati. Serai dulu ya. Kita masukkan serai. Kemudian kunyit. Ini ada halia. Lengkuas yang telah ditumbuk sehingga lumat. Kemudian cili giling daripada cili kering. Kalau kita mau tambah pedas lagi, campurkan dengan cili padi. Terpulang pada cita rasa masing-masing. Kita gaulkan dia supaya sebati terasa nanti isi ikan itu. Kita boleh masukkan minyak. Ini adalah asam daripada buah mempelam yang dikeringkan. Kita boleh masukkan sekarang gula ini. Dan ini adalah serbuk perasa. Jadi garam. Kemudian kita ambil daun kunyit. Ini tujuannya untuk menimbulkan bau harum untuk masakan kita. Kita masukkan dia. Selain daripada ikan keli, kita juga boleh gunakan ikan basung, ikan tongkol, apa sahaja jenis ikan yang kita hendak makan, boleh kita masak dengan cara ampap. Lepas itu kita kerisik kelapa, masukkan kerisik daripada kelapa. Dan ini daun limau purut. Ini untuk menambah harum masakan kita. Serai ini kita kena titik. Kena titik. Masukkan dia. Kemudian kita tambah air. Jadi kita biarkan dia mendidih lah sampai dalam 10 minit sampai airnya agak kering sedikit akan masak. Jadi harumnya. Ya, bau kita naik dah ni. Sampai ke hidangan terakhir iaitu hidangan pencuci mulut. Jadi di kawasan Sulaman ni, apakah pencuci mulut yang paling popular? Salah satu pencuci mulut yang paling popular di kawasan Sulaman ialah kuih penjaram. Apa bahan-bahannya? Ini adalah gula merah. Gula merah. Ini gula putih. Gula putih. Ini tepung biasa. Tepung biasa. Dan ini adalah tepung beras. Tepung beras. Sedikit garam. Sedikit garam. Air. Dan juga minyak untuk menggoreng.
Kemudian kita panaskan gula, gula merah, sampai gulanya cair. Kita tunggu dia sejuk, baru kita tapis dia. Baik, kita nak tapis gula ya nanti. Kita kena tapis air gula dulu, supaya tidak berketul-ketul. Kemudian kena sejukkan dia. Kita masukkan tepung. Kita masukkan tepung. Tepung beras ya. Tepung beras. Ini tepung biasa. Kita kena gaul sebati lah. Gaul sebati. Gaul sebati. Kemudian baru kita masukkan air gula tadi setelah ditapis. Setelah digaul, kita masukkan sedikit demi sedikit. Kalau adunan ini pekat, kita kena campur dengan gula putih. Kita tidak boleh campur air. Tidak boleh campur air. Kita kena campur dia dengan gula putih supaya bila nak kita masak, kuih itu tidak keras. Sekiranya dicampur dengan air, kuih itu akan jadi keras. Ya, kebiasaannya kalau orang tua masak penjaram ni, tidak boleh bising. Tidak boleh bising. Tidak boleh ditegur-tegur. Jadi kita boleh masukkan gula putih. Setelah kita gaulkan semua bahan ini, kita kena perap dia semalaman. Kita perap dia semalaman. Hari ini kita buat, besok baru kita boleh goreng dia. Sebab kalau kita tidak perap, bila kita menggoreng nanti, kuih tidak akan kembang. Jadi Datin, kita nak panaskan minyak. Panaskan minyak, setelah masukkan. Okey, cukup. Cukup. Okey. Ini adunan yang telah diperap semalaman. Jadi setelah minyak panas, kita masukkan adunan tadi ke dalam gayung penjaram. Jadi sekarang kita masukkan adunannya. Lepas tu kita gunakan sugin untuk mengacau adunan ini. Dia akan timbul. Digoreng satu-satu ya? Digoreng satu persatu. Kalau orang dulu-dulu kena sabar. Pakai sabar, tangan dia lembut sekali untuk menghasilkan adunan yang cantik. Kalau tepungnya di tengah sudah keluar, bermakna dia jadilah. Kita kena kacau-kacau dia, goyang-goyangkan dia. Jadi kita tebuk di bahagian tengah. Jadi lepas tu kita letakkan di sini dahulu. Letak di situ. Sepatutnya dia supaya minyak dia tu turun.